kelompok yang menuturkan bahasa itu. Sebagai contoh, kalau logat Ulu Tembeleng itu, maka apa-apa tentang logat itu memberi identiti kepada tempat itu dan juga komuniti di tempat itu. Dan itu yang pertama, logat memberi identiti kepada kelompok yang menuturkannya dan juga tempat di mana dituturkan logat itu. Kedua, logat ini boleh memberi kita rasa keterikatan kepada tempat itu dan juga kepada kelompok itu. Ketiga, logat ini penting untuk mengungkapkan budaya dan warisan setempat itu. Kita dengar 3 buah lagu tadi, ada perkataan yang langsung kita tak faham, dan perkataan-perkataan itu tak lain tak bukan mengungkapkan warisan dan budaya setempat itu yang hanya difahami oleh mereka dari tempat itu. Sebagai contohlah, untuk logat Raut dan Kuala Lepis ini, untuk perkataan betul itu dikatakan betul. Entah. Saya pernah menjadi guru di Raut Pahang selama 5 tahun. Saya mengajar di sebuah sekolah menengah di Sungai Roan dan juga di Bandar Raut Tengku Kuding selama 5 tahun. Jadi sekali-sekala saya tahulah ataupun terlibat dalam bercakap logat Raut. Dan ia memberi identiti yang istimewa lagi unik, dan sebagai contoh logat Rompin ini, untuk buku mereka sebut sebagai boku. Entah, mungkin ini saya dapat dari buku yang dikaji oleh Profesor tersohor Bahasa Melayu, iaitu Profesor Emeritus Datuk Asma Haji Omar. Dicatatkan begitulah. Dan seterusnya, untuk kepentingan logat ini, ia membezakan dengan logat lain lah. Maknanya perkataan yang digunakan itu tak sama di antara satu logat dengan satu logat lain. Sebagai contoh, untuk rambut ini, kalau logat Raut disebut ramun. Kalau logat Benta, rambet, gitulah. Ini saya dapat daripada buku. Gitulah. Jadi dia membezakan satu logat dengan satu logat yang lain. Dan seterusnya, sesuatu logat itu bersifat berdikari, maknanya tak perlulah logat itu nak pinjam perkataan daripada logat lain, sebab sesuatu logat itu memang ada perkataan-perkataan khusus untuk konsep-konsep tertentu. Dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan bertanya, mengapa adanya logat-logat berbeza itu? Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ialah pola penempatan. Yang kedua ialah perpindahan ataupun pola migrasi itu. Dan seterusnya pengasingan, maknanya keadaan fizikal itu, bukit bukau, sungai dan sebagainya. Jadi hubungan itu tidak ada, lama kelamaan bahasa itu berkembang menjadi sesuatu yang tersendiri sifatnya. Jadi sebagai kesimpulan, bahasa kolokial ini, khususnya logat itu ini penting kerana ia dapat membina keterikatan sosial. Maknanya ia boleh membina perpaduan
Dan caranya saya kira kalau kita lihat dalam kalangan Cina peranakan Kelantan, Cina kampung, di Kelantan itu mereka segala-galanya macam Melayu lah. Hanya nama dan agama. Kadang-kadang nama pun nama Melayu. Hidup mereka cara orang Melayu dan sebagainya. Jadi mereka begitu fasih berbahasa dialek Melayu Kelantan. Dan dengan kefasihan itu kita dapat melihat mereka berkongsi pengalaman dengan orang Melayu. Dan perkongsian pengalaman itu datang daripada pengetahuan logat itu. Jadi daripada logat itu mereka yang Cina ni mengetahui banyak hal tentang budaya Melayu, dan dengan itu apabila mereka berkomunikasi dengan orang Melayu, di situ wujudnya istilah sosiologi homofili, iaitu perkongsian pengalaman kerana berkongsi bahasa yang sama. Jadi bahasa ni tuan-tuan dan puan-puan memang ada kuasa menyatu padukan, ada kuasa. Dan sebagai akhir kata ni saya nak sebut, dalam sepanjang sejarah manusia di dunia ini, zaman purba, Maharaja Siwangti telah menyatu padukan orang-orang Cina di China itu yang berbahasa berbeza-beza itu, dan tak boleh faham memahami antara satu sama lain. Bagaimana Maharaja Siwangti menyatu padukan mereka dengan cara sistem ejaan yang sama. Maka melalui penciptaan sistem ejaan yang sama, diguna pakai, dikongsi bersama-sama oleh orang Cina, maka mereka boleh berkomunikasi melalui bahasa tulisan. Dan apabila ada komunikasi, ada persaudaraan, persahabatan, dan situ wujud perpaduan. Indonesia mengangkat bahasa Melayu dan memberi nama nasional bahasa Indonesia. Dan lihat bagaimana bahasa Indonesia itu mengikat setiap seorang warga Indonesia. Mereka fasih berbahasa Indonesia. Bukan itu saja, mereka bangga terhadap bahasa Indonesia. Mereka sayang dan mereka taat. Dan kalau kita bandingkan dengan di Malaysia ni, amat sedih lah. Amat sedih. Jadi saya kira ini langkah yang cukup baik. Dan mungkin lepas ini Arkib boleh fikir-fikirkan bagaimana kita di Malaysia ni tidak berjaya mengguna pakai bahasa untuk menyatu padukan rakyat. Kita kurang berjaya. Ini berlaku di mana-mana di dunia. Di Indonesia kita dapat lihat, dan kita cuba kita cuba tiru Indonesia. Kita tukar nama bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia dengan harapan ianya akan lebih diterima sebagai wadah perpaduan, tapi nampaknya sama saja. Jadi banyak perkara yang boleh dilakukan, dan ini sesuatu yang cukup baik. Dan saya kira tahniahlah, syabas kepada Hakim Negara kan, cuba untuk memanfaatkan kuasa penyatu paduan pada bahasa itu. Dan ini dimulakan dengan logat, sebab kita faham Hakim lebih kepada dokumentasi. Dan ini kalau kita tak dokumentasi, anak-anak muda ni ramai yang sudah kehilangan konsep-konsep tertentu dalam bahasa logat. Jadi saya kira saya berhenti di situ dulu. Sekian, terima kasih.